Tak ada. Dan ciri-ciri dalam ayat itu juga berbeza. Ayat-ayat Makkiyah menceritakan tentang soal yang berkaitan dengan ketuhanan, soal berkaitan dengan akhlak juga banyak terkandung dalam ayat-ayat Makkiyah. Karena apa? Karena watak dan sikap masyarakat jahiliyah pada ketika itu di Makkah berbeza dengan penduduk yang berada di Madinah. Berbeza. Yang ada di Mekah ni watak dia keras, watak dia kasar, watak dia gedebe, watak dia kira nak marah orang, watak dia kira nak berkeling orang, watak dia kira orang tak boleh buat silap dengan dia buat silap dengan orang boleh. Ni watak-watak orang Mekah pada ketika itu. Jadi turun ayat-ayat yang minta menyantuni, berkawan, memaafkan. Tidak seperti ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Ayat-ayatnya meminta supaya kita mula melakukan ibadah. Ayat suruh puasa. Di Mekah tak ada ayat suruh puasa. Di Madinah turun ayat suruh puasa, ayat suruh jihad, ayat suruh solat, dan ayat untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang lain. Itu perbezaan. Dan apa yang jelas dalam kedua-dua fasa ini, fasa Makkiyah dan juga fasa Madaniyah ini, ialah teras kepada agama ini, ialah ia menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Kenapa berlakunya ataupun ayat-ayat yang turun di Makkiyah ini yang dilihat begitu menyinggung sikap dan watak masyarakat yang ada di Mekah pada ketika itu adalah kerana untuk kembalikan masyarakat itu, kalaupun mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka, tetapi sekurang-kurangnya mereka boleh merubah kehidupan mereka daripada kehidupan yang kasar, kerja nak rampai harta orang, tetapi mereka kembali menjadikan watak mereka itu adalah watak yang mendamaikan, watak yang tidak melakukan kezaliman, watak yang sudah punya ruang dan kesediaan untuk berbaik-baik dengan semua orang. Karena di situ terkandung nilai-nilai keinsanan yang akan menjadikan kehidupan di Makkah pada ketika itu cukup harmoni, sejahtera. Di Makkah pada ketika itu. Apatah lagi dalam ayat-ayat yang berkaitan dan kesesuaian setelah daripada berlakunya penghijrahan. Sebab itu kedua-dua fasa ini kalau kita lihat tuan-tuan, hikmahnya cukup besar. Ketika masyarakat di Makkah telah pun diasak, diberikan dengan penghujahan yang cukup jelas, 13 tahun tuan-tuan, bukan tempoh yang singkat. Campur lagi dengan 40 tahun hayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dilahirkan, dibesarkan bersama dengan masyarakat itu 40 tahun, Nabi tidak pernah dikenali sebagai seorang manusia yang pernah menipu, pernah bohong, pernah khianat, pernah bohong orang, pernah mungkar janji. Tidak pernah. Muhammad Al-Amin, itu gelaran yang diberikan. Tidak ada manusia yang diberikan gelaran itu melainkan baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad itu pun adalah satu-satunya nama yang dinamakan oleh orang Arab pada ketika itu. Tidak ada nama yang dinamakan dengan Muhammad, melainkan ia dimulakan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud terpuji. Cukup 40 dapat wahyu, ajak saja orang beriman kepada Allah, terus Nabi diserang dengan serangan-serangan seperti seorang yang berbohong, berdusta, ahli sihir dan sebagainya. 13 tahun campur 40, 53 tahun. Allah menyebut, Allah menyaksikan betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi ini sangat berwatak dengan perwatakan berakhlak yang sangat hebat. Watak yang hakikatnya dengan watak itu tak siapa pun boleh nafikan bahawa yang namanya Muhammad ini bila dihabaq apa-apa pun mesti betul punya. Tak mungkin ada orang yang akan menafikan hal ini.
tetapi ia berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana tak mau terima dah, tapi kerana masing-masing punya keangkuhan, kesombongan, keegoan untuk menerima sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi ajak apa? Nabi ajak kepada apa pada ketika itu? Hanya ajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hampa nak menega, hampa nak untung, hampa nak apa? Silakan. Tapi mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sahaja yang diajak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu di Makkah. Setelah itu Allah perintahkan Nabi untuk pindah, berhijrah, mencari satu tapak dengan kesediaan masyarakat yang ada di Madinah pada ketika itu. Masyarakat Madinah dah ready dah sebenarnya, menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Tidak dengan orang di Mekah. Walaupun jarak antara Mekah dengan Madinah ini tidaklah terlalu jauh. Bukanlah macam kita sampai sana naik kapal terbang saja 9 jam. Tidak. Antara Mekah dengan Madinah sekitar 600 km saja. Tapi informasi dari Madinah pergi ke Mekah bukan mudah untuk disampaikan. Orang Mekah pun tak tahu apa sangat yang berlaku di Madinah. Orang Madinah pun tak tahu sangat apa yang berlaku di Mekah ini. Iyalah, tidak seperti zaman kita. Apa yang berlaku di Amerika pun kita tahu, kan? Instagram, Twitter, semua sekat dah. Akaun Donald Trump pun kita boleh tahu. Padahal nu berlaku jom mana dengan kita. Kalau ikut jam beza 12 jam. 12 jam beza. Kalau kita pukul 7 pagi, dia dah 7 petang di Amerika Syarikat. Tapi kita boleh tahu apa yang berlaku kepada Donald Trump, walaupun dia masih lagi sebagai presiden United States of America, tetapi dia telah pun kalah dalam pilihan raya ketika dia melakukan dakwaan dan serangan-serangan kepada pihak-pihak berautoriti yang menguruskan pilihan raya itu. Akaun dia sendiri disekat. Kita tahu. Tetapi tidak dengan masyarakat dulu. Soal perkongsian informasi ini berlaku dalam keadaan yang sangat terhad. Sangat terhad. Dan bila dia disampaikan pun dia akan mengambil masa yang lama. Berita yang berlaku hari ini nak cerita ke orang yang ada di Mekah boleh jadi seminggu baru dia tahu. Boleh jadi seminggu. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun ni, 13 tahun Nabi dah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Madinah ni tak apa tahu lagi kata ada Nabi ni di Mekah ni. Tak tahu. Sehingga datangnya Ubadah bin Samit, 2-3 orang kawan dia lagi dalam Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula. Duduk lebih kurang 12 orang. Berbai'ah mereka dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam gelap di pinggir kota Makkah. Pinggir kota Makkah. Baru dia balik pergi cerita, abang kata, Nabi, kami dah jumpa dah dengan yang namanya Nabi. Kami dah jumpa dah dengan dia. Ketika orang Madinah mai ke Mekah ni nak buat urusan haji, Nabi pergi keluar pelan-pelan menyelinap cari kemah-kemah mereka. Nabi sembang. Ketika itu dia tahu, rupanya dah ada dah Nabi ni. Nabi ni sampai dah. Daripada mana mereka tahu informasi tentang akan turunnya, akan diutusnya Nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Berita ni mai daripada Yahudi. Berita ni mai daripada Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, itu kata beza orang Yahudi dengan kita. Beza dengan orang Yahudi dengan kita. Walaupun hari ni mereka ada kuasa, mereka menguasai kuasa-kuasa besar dunia. Mereka berada di belakang Amerika, mereka berada di kuasa-kuasa besar ekonomi dunia. Mereka tekan umat Islam, tekan negara-negara umat Islam. Tetapi akan sampai masa mereka akan menemui suatu perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma masa saja yang akan menentukan bila dan ketikanya. Orang Yahudi ini kesombongan mereka sangat jelas.
Mereka hanya terima Taurat saja. Kita kena beriman kepada empat-empat: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Kita wajib beriman ini. Beriman kepada kitab-kitab. Tak boleh kita tolak. Aku tak beriman dengan Taurat, aku beriman dengan Quran je. Tak. Kita beriman dengan Taurat, kita beriman dengan Injil, kita beriman dengan Zabur. Walaupun di mana teks dia, di mana asal kitab itu kita pun tak tahu dah di mana ada. Dan yang ada di tangan kita adalah Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pelihara Quran ini hingga ke akhir zaman kita. Dulu tuan-tuan di Masjid Kuala Putih ni biasa jumpa buka Quran, ada satu muka surat itu kosong. Pakat riuh orang ni tahun 90-an lalu ni. Riuh orang kata apa? Dah berlaku tanda kiamat, Quran tu telah dihilangkan. Itu tu silap cetak. Bukan Quran tu dihilangkan, silap cetak. Buka tengok satu muka surat kosong putih. Muka surat lain semua ada. Tanda-tanda kiamat. Ya, memang tanda-tanda kiamat itu antaranya Quran itu dihilangkan. Dihilangkan dalam bentuk apa? Bukan dia dipadamkan, dihilangkan daripada jiwa kita. Dia tidak dibaca, dia tidak diamalkan, dia tidak ditilawahkan. Dia hanya tinggal rasa-rasa itu hanya berada di rak-rak kita saja. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuh, kata Nabi. Tidak kekal, tidak ada pada Quran itu melainkan rasam dia saja, tulisan-tulisan dia saja. Bacaan dia hilang, penghayatan dia hilang, talawahnya mana? Tak ada. Tidak ada lagi orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan-bacaan harian dia. Kita membaca yang lain lebih banyak, membaca yang lain. Sebab itu dalam isu Covid ni kita tengok gadget-gadget ni dulu ni anak-anak kita tak boleh pegang. Haram kita bagi anak-anak kita pegang. Tapi hari ni mereka terpaksa pegang, kita pun terpaksa bagi. Paksa bagi. Tuan-tuan pergi tengok di Aman Jaya Mall di Sungai Petani, nak cari tablet, iTab dan sebagainya, tak ada stok. Pakat cari habis. Mak ayah ni musim cuti sekolah ni pakat keluar pergi cari. Hak boleh air sinar lagi ya. Dia bertanya pula kena bayar zakat ke tak? Saya kata ya. Ustaz Amri kata tidak. Ikut Ustaz Amri ya. 2.5% penuh. Sebagai persiapan untuk memulakan sesi 2021 ini pada 20 hari bulan yang akan datang. Lagu mana bentuk dia? Wallahu a'lam. Dengan kadar yang semakin meningkat, orang-orang duk bunyi kata PKP nak dilaksanakan di beberapa negeri, wallahu a'lam. Bagaimana? Apa tindakan yang akan diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertanggungjawab dalam soal pendidikan ini? Baik, balik kepada cerita kita tadi. Yahudi dia tolak. Sebab itu Nabi Isa alaihissalam yang didakwa oleh mereka telah ditangkap, disalib dan dibunuh itu adalah akibat daripada propaganda-propaganda yang dimainkan oleh kumpulan Yahudi ini kepada pemerintah pada ketika itu. Mereka dakwa kata Nabi Isa ni bawa ajaran sesat, bawa ajaran yang menyeleweng, menyimpang daripada ajaran agama yang sebenar. Mereka menolak Injil. Yang dari Injil itu jelas